Rekod. Okey dah boleh dah. Alhamdulillah. Okay, cikgu rekod balik ya. Cikgu ulang balik semula. Okay, jadi hari ni kita nak tengok soalan yang ke-8. Dalam kertas 2 soalan 8, soalan novel dia 10 markah. Jadi kamu kena tahu dalam soalan novel ni ada 2 soalan. Soalan 8 1 4 markah, soalan 8 2 6 markah. Jadi bila kita tambah kedua-dua markah soalan ini jadi 10 markah lah. Okey, markah bahasa. Tengok markah bahasa ya. Ada markah bahasa. Soalan 1 tak ada markah bahasa. Maksudnya 4 markah itu dia direct, dia ambil penuh daripada jawapan yang kamu bagi. 4 markah bermaksud 4 isi yang kamu kena keluarkan. Mungkin 3 atau 4 lah daripada jawapan. Okey, soalan yang kedua, yang 6 markah itu ada 2 markah bahasa. Jadi daripada 6, 2 markah bahasa maksudnya isi hanya 4. Jadi isi 4 markah tambah 2 markah bahasa jadi 6 markah. Bermaksud berapa isi yang kamu kena bagi? 2. Okey, untuk soalan yang kedua ada 2 isi yang kamu kena bagi. Okey, nanti cikgu terang soalan dia macam mana. Okay, soalan 8.1, kita tengok soalan yang pertama dulu. Pemahaman petikan novel, kamu akan diberikan petikan novel. Okay, petikan novel ini dia akan ambil daripada sebuah novel daripada mana-mana novel 4 zon. Okay, maksudnya murid, soalan 8.1 kamu akan diberikan petikan novel. Petikan novel ini tidak semestinya novel yang kamu kaji. Kamu kaji novel Jendela Menghadap Jalan. Dalam peperiksaan SPM, soalan 8.1 ni dia boleh ambil juga daripada mana-mana zon. Maksudnya dia boleh ambil daripada negeri Terengganu, dia boleh ambil daripada negeri Selangor contohnya, tak kisah. Okey, jadi kamu kena faham itu. Kena baca semua ke cikgu? Tak. Tak perlu baca sebab jawapan dia memang ada dalam petikan novel yang dia bagi. Okey, dia akan bagi petikan novel. Jadi jawapan memang ada dalam petikan tu. Maksudnya soalan 8.1 dia nak uji pemahaman kamu. Kamu faham petikan yang diberikan dalam soalan, kamu boleh keluarkan jawapan dengan baik, 3 atau 4 isi, kamu dah boleh dapat 4 markah penuh. Yang tu soalan 8.1. Okey? Sebab itulah soalan novel daripada 10 markah, 6 markah sahaja daripada novel yang kamu kaji. So 4 markah tu daripada mana? Daripada pemahaman. Kamu just baca petikan yang dia bagi tu, faham, keluarkan jawapan. Dan petikan itu dia boleh ambil daripada mana-mana zon. Sama ada zon negeri kita ataupun zon negeri Pantai Timur, Utara, Selatan, gitulah. Okey? Tak kisah. Okay, faham yang tu dulu Itu soalan 8.1. Kemudian petikan yang kamu akan dapat itu dia tak akan panjang sangat. Dia akan bagi dalam 100 hingga 120 patah perkataan. Nanti cikgu tunjuk contoh. Okey? Okey, soalan 8.2, ada 2 soalan kan? Okay, soalan yang pertama tadi soalan pemahaman petikan novel. Jawapan memang ada dalam petikan. Okey, 4 markah. Sekarang soalan yang kedua. Soalan yang kedua soalan 6 markah. Yang ni dia uji pemikiran kritis. Maksud pemikiran kritis ialah dia nak kamu ceritakan, mungkin berdasarkan pemahaman kamu, berikan pendapat kamu daripada novel yang dikaji mengikut zon. Yang ni memang dia akan ambil daripada novel yang kamu baca lah. Jadi 6 markah daripada novel yang kamu baca. Tahun ini, tingkatan 4, kamu dapat novel Jendela Menghadap Jalan. Okey? JMJ. Singkatan dia JMJ. Kalau cikgu sebut JMJ tu jangan tak tahu pula. JMJ maksudnya Jendela Menghadap Jalan. Nanti tahun depan, tingkatan 5, kamu akan dapat satu lagi novel. Novel Songket Berbenang Emas. Cikgu ringkaskan jadi SBE. Songket Berbenang Emas. Maksudnya, ada 2 novel yang kamu kena baca. Kamu kena faham cerita dia. Okey, soalan 8.2 ini dia akan ambil daripada salah satu atau kedua-dua novel yang kamu kaji mengikut zon. Maksudnya negeri lain dia akan dapat novel dia lah. Kamu akan dapat novel kamu. Okey? Jelas tak? Dari segitu dulu ya. Soalan 8.1 daripada petikan. Soalan 8.2 adalah soalan pemikiran kritis. Nanti kita tengok contoh soalan Okey, kemudian macam mana nak kuasai novel ni murid? Ini tips. Okay, mungkin ramai yang kata, alamak sudahlah tebal novel tu cikgu, nak baca macam mana, baca pun tak faham. Okey, jadi ini tips lah, mungkin boleh bantu kamu. Yang pertama, memang tak ada pilihan, kamu memang kena baca.
Okay, baca, mesti baca, kemudian kena tahu jalan cerita. Kalau baca satu novel tu pun tak faham cerita dia, okey tak apa. Ada banyak sumber dalam internet, YouTube contohnya, yang boleh ceritakan pada kamu jalan cerita novel tu. So kamu tengoklah YouTube tu, dengar. At least kamu faham cerita novel tu tentang apa. Dapat idea je. Okay? Okay, kemudian faham kandungan novel tu. Kena faham cerita. Kamu nak jawab, kalau kamu tak faham novel tu tentang apa, memang problem. Okay, so kena faham Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga ni, kamu kena kenal pasti elemen menarik. Kenapa? Okay, sebab apa? Sebab soalan 82 ni dia lebih kepada pemikiran kritis. Masuk pemikiran kritis, dia tak akan tanya direct. Dia tak akan tanya tema, dia tak akan tanya persoalan, dia tak akan tanya gaya bahasa. Dia akan tanya soalan yang menguji pemikiran kritis kamu. Antara contoh, mungkin dia akan tanya kenapa kamu rasa seronok bila baca novel tu. Maksudnya, kamu kena tahu apakah elemen menarik dalam novel tersebut. Bila kamu tahu bila kamu tahu part-part ataupun bahagian-bahagian peristiwa yang menarik dalam novel yang kamu baca, senang kamu nak jawab nanti. Okey? Kemudian, tips yang keempat, kamu kena tahu tujuan pengarang menyelipkan unsur lelukon. Unsur lelukon ni maksudnya unsur jenaka. Kadang-kadang adalah bahagian-bahagian yang lucu kan dalam novel tersebut. Mungkin kamu kena fikir sikit kenapa agaknya pengarang masukkan unsur-unsur ataupun bahagian-bahagian itu. Sebab dia nak bagi pembaca lebih seronok untuk terus membaca. Yang ni kita boleh fikir ikut logik je murid. Okey? Dan yang kelima, kamu kena kenal pasti peristiwa yang menggembirakan. Kamu kena tahu bila kamu baca novel itu, kat mana yang kamu rasa seronok. Part mana, cerita mana, enjoy baca part ni, seronok lah. Rasa macam nak tahu lagi kan. Dan dekat mana peristiwa yang mungkin menduka citakan. Maksud menduka citakan, kamu rasa sedih. Bila kamu baca part itu, bahagian itu ataupun peristiwa itu dalam novel kan, kamu rasa sedih. Kamu rasa bersimpati kepada watak tu. Mungkin juga kamu rasa geram. Ada bahagian-bahagian kamu rasa geram kan, tak puas hati dengan watak ni. Jahat gila watak ni. Contoh kan. Kalau dalam novel ni ada watak Rafiq dengan Haziq. Anak Cik Jah. Dua watak ni memang jahat. Dia bawa watak antagonis kan, watak jahat. Jadi bila kamu baca saja peristiwa tentang watak-watak itu, kamu rasa geram. Kamu rasa marah dengan perbuatan dia. Okay? So kamu kena tahu dekat mana peristiwa-peristiwa yang gembira, peristiwa mana yang sedih, peristiwa mana yang kamu rasa geram, peristiwa mana yang boleh menimbulkan rasa insaf dalam diri kamu. Okay? Jadi ini adalah tips yang boleh bantu kamu murid. Bila kamu baca cerita, kalau tak baca yang tebal tu pun, kamu tengok YouTube lah. Kamu tengok YouTube. Saya susah lah cikgu nak baca-baca ni, tak faham. Okey, tak apa. Kamu tengok YouTube. Kamu tengok YouTube, at least kamu dapat jalan cerita. Oh, novel ni dia cerita tentang ni watak-watak dia. Oh, story dia macam ni. InsyaAllah kamu boleh jawab lah. Tentang markah saja. Tak banyak, tapi kena skor. Sebab soalan novel ni macam mudah untuk kamu dapat markah. Nak banding dengan soalan-soalan lain lah. Okey, itu bahagian tips dulu. Okay, ada soalan tak setakat ni sebelum cikgu masuk kepada panduan macam mana cara nak jawab? Okey, ada soalan setakat ini anak murid cikgu? Kau dah lena dah? Oh, sedap sangat cikgu bercakap. Sedap sangat dengar suara cikgu, lena. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh? Ada okey, clear Kalau ada soalan tanya murid. Kalau cikgu cepat sangat, tak faham, perlahankan cikgu. Okey, perlahankan cikgu Kalau cikgu slow sangat kan mungkin ada yang kata mengantuk pula. Dah lah bosan kan, ada cerita je ni. Okey, cikgu sambung Okey, panduan menjawab novel. Okey, macam mana cara kamu nak jawab? Kita nak skor ni. 6 markah kita nak dapat penuh. So, apa panduan dia? Macam mana cara nak jawab? Okey, yang pertama kamu kena baca arahan dulu. Pastilah. Okey, bila kita nak jawab soalan, mana-mana soalan lah. Tak semestinya soalan novel. Soalan lain pun kamu nak jawab, kamu kena baca arahan dulu. Faham arahan nak apa? Okey, arahan nak apa? Okey, kemudian baca Okey, sorry. Okey, cikgu sambung.
Okey, kemudian kamu kena apa? Okey, kamu kena tulis jawapan dengan memulakan dengan permulaan ayat. Okey, maksudnya macam ni. Bila kamu dah baca arahan kan, kamu dah faham arahan tu nak apa, bila nak mula jawapan kamu, kamu kena ambil sebahagian daripada ayat soalan tu. Nak mula ayat jawapan kamu tu ambil sikit daripada soalan. Contohlah, cikgu bagi kat sini. Apakah punca? Ini soalan 81 lah. Apakah punca yang menyebabkan Muhammad Taufik dan Nurul Hafsah diculik? Jadi tak ada kaitan pun dengan novel kita. Ini contoh sahaja ya. Ini daripada zon lain ni. Mungkin dia kata apa punca yang menyebabkan Muhammad Taufik dan Nurul Hafsah diculik? Kalau soalan 81 ya, soalan yang pertama novel, jawapan dia memang ada dalam petikan. Okay, bila kamu nak jawab, macam mana cara nak jawab? Okay, kamu ambil sebahagian daripada arahan soalan. Macam kita jawab soalan pemahaman petikan umum lah. Okay, so mulakan ayat jawapan kamu dengan punca yang menyebabkan Muhammad Taufik dan Nurul Hafsah diculik. So ambil permulaan ayat daripada arahan soalan. Kemudian barulah masuk ayat jawapan kamu. Kerana apa? Okay, sebab kita nak dapat markah penuh ni. Kita tak mau hilang. Daripada 4 markah soalan 1, 6 markah soalan nombor 2 tu kita nak dapat markah penuh. Jadi bagaimana cara nak tulis jawapan? Ambil sebahagian daripada soalan. Okay, ni kaedah dia Okay, kemudian yang keempat, panduan yang keempat, murid kena rujuk markah yang diperuntukkan agar dapat menjangkakan jumlah isi yang diperlukan. Ini mungkin kamu akan bertanya, bila tengok soalan kan, nak bagi berapa isi ni cikgu? So apa panduan kamu? Senang saja, kamu tengok pada setiap soalan itu, di hujungnya dia akan bagi markah. Markah setiap soalan itulah. Kalau markahnya 4, bermaksud kamu kena keluarkan 4 isi. Kalau markahnya 3 isi yang kamu kena bagi. Okay? Jadi soalan novel ni, soalan 81, 4 markah. Jadi kamu kena bagi 4 isi. 4 isi maksimum lah. 3 atau 4 Ada juga kadang-kadang ada 3 saja isi, tapi dengan ayat jawapan yang lengkap, kamu akan dapat 4 markah juga. Tapi cikgu nasihatkan, bila 4 markah, keluarkan 4 isi. Okay, kita biasakan macam tu. Sebab kita tak tahu, ya, tahun ni tahun pertama format baharu, kita tengok macam mana lembaga bagi markah. Okay, kalau dengan 3 isi itu sudah boleh kamu dapat 4 markah, okey. Tapi buat masa ni dalam taklimat awal hari tu memang dia kata jumlah isi bergantung kepada jumlah markah. So 4 markah 4 isi lah. Okey, ini panduan nak jawab soalan Okay, contoh lagi, cikgu tunjuk lagi. Macam mana lagi cara nak jawab? Ni bentuk soalan dia. Contohlah soalan 82 Soalan 82 macam mana cara kita nak atur strategi, nak faham soalan ni. Soalan dia kata, pelbagai peristiwa yang dapat dijadikan teladan telah diwujudkan oleh pengarang dalam novel yang dihasilkan. Mungkin ada yang tak faham, cikgu teladan ini apa? Teladan ni maksudnya contoh. Mungkin ada peristiwa-peristiwa tu pengarang ni maksudnya penulis penulis novel ini dia telah dia telah bina peristiwa itu dalam cerita novel supaya bahagian cerita itu boleh dijadikan teladan, boleh dijadikan contoh, boleh dijadikan pengajaran yang baik kepada kita. Okey? Jadi berdasarkan 2 buah novel yang anda pelajari, macam kamu baru 1 novel, jadi arahan mesti 1 lah. Okey, berdasarkan novel yang kamu pelajari, kuraikan 1 peristiwa yang dapat dijadikan teladan dalam setiap novel tersebut. Okay, ini arahan dia. Okay, ini contoh soalan nombor 82 Okay, soalan ni 6 markah. Bila dapat soalan macam ni, kamu cuba analisis dulu soalan nak apa. Okay, ingat 3 perkara ni. Okay, kamu kena tahu KT. KT ialah kata tugas. Apa kata tugas dalam soalan ini? Okay, kata tugas dia huraikan. Apa tugas kamu? Kamu kena huraikan. Okey, KT ialah kata tugas. Kemudian kamu kena tahu KS. KS ni ialah apa dia? Siapa tahu KS tu apa? Apa itu KS? Kata apa? Siapa tahu KS itu apa? Kata sendi. Bukan kata sendi. Kata sendi macam di atas. Okey, terima kasih kerana cuba Zari. KS ni apa dia? Kata apa
Kalau KK ialah kata kunci, cikgu tak mai pula ni. KK ialah kata kunci, KS ni kata apa? Siapa boleh bantu cikgu? Ada kotak isi. Ni. Cikgu terlupa ni. Siapa boleh bantu cikgu? KS tu apa? Bukan kata sendi, bukan kata sendi. Bukan kata sendi. Bukan kata sendi ya. Kata seru. Kata seru bukan. Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu tak ingat ni, tak mai. Okey, dapat dah. Minta maaf Okey, KS ialah kehendak soalan. Okey, catat kehendak soalan. Jadi ada 3 perkara yang kamu kena tahu. Bila baca soalan, kamu kena tahu KT, kata tugas. Apa tugas kamu? Kamu nak kena buat apa? Okay, kamu kena huraikan. Okay, KS ialah kehendak soalan. Kamu kena tahu apa kehendak soalan. Kehendak soalan nak kamu berikan peristiwa. Peristiwa maksud cerita. Cerita daripada novel tu. Okey. Kemudian, apa lagi yang kamu nak kena tahu? Kamu kena tahu KK. KK maksudnya kata kunci. Apa kata kunci soalan? Soalan nak yang mana peristiwa boleh dijadikan teladan. Boleh jadikan pengajaran pada kita lah. Okey. Jadi ini panduan. Bila kamu dapat soalan, kamu analisis dulu ya. Mana KT dia, mana KS dia, mana KK dia. Okey. Bila kamu dah faham ni, senang kamu nak berikan ayat jawapan nanti. Okey, itu tips untuk jawab soalan 82 lah. Sekarang kita tengok contoh jawapan. Nak tulis jawapan macam mana ni cikgu? Kita nak dapat 6 markah ni. Kalau soalan yang 81 tadi, 81 jawapan, panduan dia jawapan memang ada dalam petikan. Maksudnya kalau dapat soalan macam ni kan, dia nak punca yang menyebabkan Muhammad Taufik dan Nurul Hafsah diculik, maka kamu keluarkan 4 punca yang ada dalam petikan yang kamu baca nanti. Itu soalan 81 Kalau soalan 82, soalan dia macam ni kan. Berdasarkan 2 buah novel, huraikan satu peristiwa. Macam mana nak tulis ni? Cara dia, ini contoh Saya berikan contoh. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. Jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Nampak tak soalan dia? Soalan dia pemikiran kritis. Dia tanya sebab. Kenapa agaknya bila kamu baca novel Jendela Menghadap Jalan kan, dekat bahagian awal cerita tu, start baca novel kan, kamu rasa permulaan cerita itu menarik perhatian kamu untuk terus baca. Kan ada yang kata pula kat cikgu, saya baca tak menarik pun. Kamu berlakon lah sikit. Menarik tak menarik, kamu kena kata menarik lah. Okey. Bagi jawapan yang positif, jangan bagi yang negatif. So kamu andaikan memang menarik lah. Cikgu rasa cerita ni memang menarik. Kedua-dua novel, novel tingkatan 4 dan tingkatan 5, kedua-dua novel kamu ni menarik nak banding dengan novel zon lain. Okay, kamu beruntung tau. So kena baca. Jadi cara nak jawab, cikgu bagi tips macam mana cara nak jawab soalan ni? Nak dapat 6 markah ni. Cara dia, kamu mulakan dengan ayat pertama. Ayat pertama ni kena nyatakan novel yang kamu pilih. Sebab apa kena nyatakan novel? Sebab bila kamu naik tingkatan 5 nanti, kamu ada 2 novel dah. Kamu ada novel Jendela Menghadap Jalan yang kamu belajar tingkatan 4 dan tambah satu lagi novel di tingkatan 5 iaitu Songket Berbenang Emas. Kalau soalan tu minta, contoh arahan ni kan dia kata berdasarkan sebuah novel. Maksudnya kamu ada pilihan. Sama ada nak pilih novel tingkatan 4 atau novel tingkatan 5. Jadi nak mula ayat jawapan, kamu kena nyatakan dulu novel yang kamu pilih. Contoh, yang hitam-hitam ni maksudnya kekalkan. Novel yang saya kaji ialah novel Pantai Kasih. Kamu jangan ambil yang ni. Ni novel daripada zon lain. Novel kita Jendela Menghadap Jalan lah. Jadi novel yang saya kaji ialah novel Jendela Menghadap Jalan. Titik. Kalau kamu nak ambil novel tingkatan 5, boleh. Novel yang saya kaji ialah novel Songket Berbenang Emas. Titik. Faham Mesti mulakan dengan penyataan novel mana yang kamu ambil. Kemudian baru kamu masuk dengan arahan soalan. Soalan nak apa? Soalan minta kamu ceritakan, jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tu menarik. Soalan ni 6 markah. 2 markah bahasa. Jadi berapa sebab yang kamu nak kena bagi ni? 2 isi. So kena bagi 2 sebab. 1 sebab beserta huraian. Sebab kedua beserta huraian. Jadi 4 markah. 4 markah tambah 2 markah bahasa, maka lengkaplah 6 markah untuk soalan 82.
Okay, jadi nak mula ayat jawapan macam mana ni? Sambunglah. Sebab-sebab permulaan cerita menarik perhatian saya ialah, sambung ayat kamu. Kemudian bagi huraian. Okay, nampak tak hitam ni? Peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana ini ialah ayat huraian. Kamu ceritalah. Kenapa kamu kata peristiwa tu menarik perhatian kamu? Okey, itu perenggan pertama. Selesai perenggan pertama, masuk perenggan kedua, gunalah penanda wacana yang kamu belajar. Paling mudah selain itulah. Selain itu, okey, masukkan sebab yang kedua. Kenapa kamu kata permulaan cerita tu menarik? Kemudian bahagilah huraian. Peristiwa ini menarik perhatian pembaca kerana, nampak tak flow dia? Maksudnya, cara nak jawab murid, mulakan dengan penyataan novel dulu, novel mana yang kamu kaji, kemudian berikan dua isi. Setiap isi ini buat dalam perenggan berbeza, satu isi beserta huraian, perenggan yang kedua, isi kedua beserta huraian. Nak panjang mana cikgu? Tak payah panjang sangat. Ni contoh dia lah. Okay, contoh panduan cara nak tulis. Kalau kamu tulis dengan kepanjangan seperti ini, kamu akan dapat 6 markah penuh. Okey, cikgu terang sikit 2 markah bahasa kan, 4 markah isi. Kamu bagi isi betul dah. Okey, huraian pun betul dah. Kamu dah dapat 4 markah dah. Okey, bahasa ini kalau masa kamu tulis jawapan itu ada kesalahan sikit lah, kesalahan ejaan ke kan, kesalahan bahasa sikit yang kamu buat, maka dia akan potong lah. Kamu tak akan dapat 2 markah bahasa. Kamu mungkin akan dapat 1 saja markah bahasa. Okey, jadi mungkin dapat 5/6. Tapi kalau tak ada kesalahan bahasa langsung, kamu boleh dapat 6/6 markah penuh. Ini untuk soalan 82 Cikgu cerita untuk soalan 82. Okey, ada soalan nak tanya. Soalan ni mesti dia akan tanya pemikiran kritis. Sebab tu kena baca, kena faham. Kalau tak faham cerita memang susah sikit. Nanti kita akan tengok video mungkin kamu akan faham sikit lah. Novel ni cerita tentang apa. Okey, ada soalan setakat ni dulu dari segi teknik nak menjawab. Bentuk soalan dan teknik nak menjawab sebelum cikgu kongsikan sinopsis jalan cerita novel ini. Okay, ada soalan setakat ni murid? Boleh fahamkah? Tu dia tiba-tiba senyap semua. Pergi mana ni? Ada tak dengan cikgu ni? Okey, boleh faham ke setakat ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada Oi, takut cikgu kalau senyap sangat ni. Takut cikgu bercakap seorang-seorang. Biasalah kan? Okey, cikgu teruskan Okey, sebelum kita jawab soalan ni, cikgu dah sediakan 2 soalan lah. Satu soalan 81 dan satu soalan 82. Kita tengok soalan dulu, lepas tu cikgu terangkan sikit tentang novel Okay, ini contoh latihan 81. 81 dia akan bagi lebih kurang macam ni murid. Arahan dia kan? Baca petikan novel di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Dia akan bagi soalan macam ni dalam bentuk petikan petikan ini kalau kamu perhatikan dipetik daripada novel Pantai Kasih. Novel ni bukan novel kajian kita. Dia novel zon negeri lain. Novel negeri lain jadi dia akan bagi. Boleh jadi dia akan bagi. Dia tak semestinya kamu akan dapat novel yang kamu kaji sahaja. Okey, 81 dia akan bagi daripada mana-mana zon. Petikan novel daripada mana-mana zon. Jadi contohnya seperti inilah. Berdasarkan petikan ini murid, kamu kena baca, kamu kena faham. Kemudian ada satu soalan di bawah ini. Dia kata nyatakan mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang kejururawatan yang dipelajari oleh Felicia semasa latihan asas. Soalan ini 4 markah. Jadi bila kamu dah baca petikan ini, kamu faham. Ini cikgu akan bagi tugasan Kamu tulislah jawapan lengkap. Jawapan mesti ada daripada petikan. Okey? Ini soalan 4 markah. Confirm mesti ada dalam petikan. Jadi ini akan cikgu tinggalkan sebagai tugasan kepada kamu lah. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2 Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia akan bagi macam ni. Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut. Ada banyak novel ni cikgu. Kamu janganlah jawab novel orang lain. Kamu tak baca kan? Kamu ambil novel kamu. Kamu belajar novel Jendela Menghadap Jalan. Nampak tak yang C ni?
Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Mat Darin. Okey, ni novel kita. Novel tingkatan 4 Nanti kamu masuk tingkatan 5, kamu akan diberikan satu lagi novel. Novel yang E ni. Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayyib. Jadi ada 2 novel yang kamu belajar. Kamu jangan pergi jawab novel lain. Okey? Macam mana dapat penuh? Okey, jawab novel yang kita kajilah. Okey, soalan dia kata berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. Sebuah saja. Pilih salah satulah. Jelaskan 2 perasaan anda selepas selesai membaca novel tersebut. Nyatakan sebab-sebab anda berperasaan begitu. Nampak tak soalan dia? Pemikiran kritis. Bila kamu dah baca cerita ni, apa perasaan kamu? Adakah kamu rasa gembira? Adakah kamu rasa sedih? Adakah kamu rasa marah? Jadi setiap perasaan kamu itu, kamu kena nyatakan sebab. Contohlah bila saya baca novel ni cikgu, saya rasa gembira. Kamu kena bagi tahu kat mana peristiwa yang menyebabkan kamu rasa gembira. Bagi sebab. Kenapa kamu rasa gembira bila baca bahagian itu. Okey? Jadi kamu diberi kebebasan. Kebebasan untuk melahirkan perasaan kamu daripada pembacaan novel tersebut. Okey, boleh nampak tak murid? Okey, soalan 81 tadi jawapan mesti ada dalam petikan. Baca baik-baik, dikeluarkan. Dia kata nyatakan mata pelajaran kan? Maksudnya bagi 4 lah. 4 markah, 4 mata pelajaran. Kemudian soalan 82, dia minta perasaan. 2 perasaan. Jadi 1 perasaan beserta sebab, kemudian perasaan kedua beserta sebab juga. Sekejap murid. Okey, sorry. Ada gangguan lah pula. Okey, cikgu sambung balik Okey, ada soalan tak setakat ni? Sebelum kita masuk, kita tengok sikit lah novel kita ni cerita tentang apa kan? Okey, ada soalan setakat ni? Okey, cikgu kongsikan video ni dulu. Kita tengok video ni, kalau boleh faham video ni kira okey lah. Kalau tak faham, cikgu terangkan balik. Okey. Cikgu putarkan video ini. Okey, video yang pertama ni dia cerita tentang plot. Maksudnya jalan cerita Mungkin kamu kena tahu. Bukan kena tahu, memang kena faham cerita novel ini supaya kamu boleh jawab dengan baik Okey, jom kita tonton. Dia tak ada suara tak ada suara. Dia ada perkataan saja. Okey, baca. Lily pulang ke kampung datuknya di Dungun, Terengganu. Dengan menaiki bas. Walaupun dia tidak gembira dengan percutiannya pada kali ini, namun dia ikutkan sahaja kehendak ibunya supaya ibunya tidak berasa kecil hati. Nampak tak? Lily watak baik Dalam perjalanan ke Dungun, Lily telah bertemu dengan Daniel dan juga Gita dalam bas. Rumah datuk dan nenek Lily di Pekan Sentosa sungguh nyaman, cantik dan dipenuhi dengan bendang. Perkataan Daniel ni salah eja Daniel, D-A-N-E-L. Okey, ada kesilapan kat dalam YouTube ni. So ini permulaan cerita novel ni. Okey, Lily merupakan watak utama dalam novel kita ni. Jendela Menghadap Jalan. Okey, datuk menghadapi situasi getir. Datuk siapa? Datuk Lily lah. Di kampung akibat penggantian kubah surau. Kalau kamu perasan kubah surau dia ada macam bentuk gitu kan. Itu adalah kubah kita panggil. Kekalutan turut timbul apabila Sugi dikatakan memuji orang kampung untuk menjual tanah bagi pembinaan kawasan perumahan di kampung Datuk. Okey, Datuk telah didatangi oleh orang dari bandar untuk mendapatkan rawatan secara tradisional. Datuk Lily ini merupakan seorang pengamal perubatan tradisional. Okey? Daniel sering datang untuk membantu nenek memasak kerana menganggap nenek ini seorang yang pandai memasak dan masakan nenek sangat sedap. Daniel berbual mesra dengan Datuk dan menerangkan kepentingan perubatan moden. Namun cara Daniel yang berhemah dapat memastikan bahawa Datuk tidak berkecil hati. Okay, Daniel juga seorang penulis. Dia banyak menulis tentang artikel lah. Salah satunya artikel tentang pisang. Okay, ini pengembangan cerita ni. Kemudian konflik berlaku konflik dengan diri sendiri di mana Datuk berhasrat
untuk tidak lagi mencari akar-akar kayu akibat sindiran nenek. Namun minatnya tetap dengan perubatan tradisional menyebabkan Datuk keliru. Dan ada juga konflik dengan orang lain di mana Datuk berasa tertekan apabila nenek selalu menyindir akan sikapnya yang lebih mengutamakan perubatan tradisional. So ini kita nampak konflik yang berlaku dalam diri Datuk. Ya, biasalah murid dalam masyarakat ni adalah yang tak berapa gemar dengan perubatan tradisional kan. So berlakulah konflik. Dan ada juga konflik yang berlaku dalam keluarga Cik Jah. Ya, Cik Jah sangat kecewa dengan sikap suaminya Seman yang melakukan keganasan dengan memukul anaknya Haziq dan Rafiq sehingga cedera. Okey, dan Lily juga berkonflik terhadap permintaan ibunya supaya dia tinggal di kampung selepas tamat persekolahan dia. Sebab apa? Sebab Lily dia ada perancangan. Dia nak bercuti dengan kawan-kawan dia. Tapi ibu dia suruh dia habiskan cuti persekolahan dia di kampung ibunya di Dumun Terengganu. Tapi kerana Lily ni seorang anak yang baik, anak yang taat, anak yang sayang kepada kedua ibu bapanya, maka dia turutilah permintaan ataupun kemahuan ibunya. Okey, apa lagi klimaks dia? Puncak dia, Cik Jah telah memaklumkan bahawa suaminya Seman tadi melarikan diri, melarikan kubah, curi ni. Kemudian penduduk kampung telah menuduh anaknya Haziq dan Rafiq, namun telah mereka tersasar. Bukan Haziq dan Rafiq yang curi, sebaliknya suami Cik Jah iaitu Seman. Jadi ini adalah kemuncak cerita. Okey, kemudian Cik Jah telah dicadangkan oleh Kak Hamimah. Siapa Kak Hamimah? Dia merupakan salah seorang pegawai kebajikan masyarakat. Dia lah yang membantu keluarga Cik Jah ni buat laporan polis. Kemudian apa yang berlaku, Raziq telah diberi herba sebagai penawar oleh Datuk atas ketagihan dia, dan Rafiq juga telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Okey, jadi akhir peleraian ini kita nampak sesuatu yang baik lah. Sesuatu yang baik telah berlaku lah dalam keluarga Cik Jah. Sebenarnya anak Cik Jah, Haziq dan Rafiq ni dia mangsa keadaan. Mangsa keadaan rumah tangga yang berantakan lah. Okey, kemudian Datuk juga dituduh untuk melindungi anak-anak Cik Jah yang menculik Lily. Lily pernah diculik oleh Rafiq dan Haziq. Okey, kemudian ibu telah pulang menaiki bas tanpa ayah. Kemudian Rafiq dan Haziq kembali semula ke sekolah untuk menduduki PMR. Itu bahagian pelaraian lah. Jadi kesudahan dia memang baiklah. Cerita yang baik. Rafiq dan Haziq pun kembali ke pangkal jalan. Masalah rumah tangga Cik Jah pun berjaya diselesaikan. Mungkin dan isu Datuk pun berjaya diselesaikan dengan baik. Itu sikit lah tentang plot. Kita tengok yang kedua, mungkin boleh bantu kamu untuk faham sikit lagi. Ini cikgu tak cakap kamu kena tengok sebab dia ada dialog. Cerita mengisahkan watak utama Lily yang tinggal di Kuala Lumpur diminta oleh ibunya bercuti di kampung nenek dan ini berhadapan dengan beberapa isu atau persoalan masyarakat kampung. Dalam novel Ni dia berlakon sikit lah. Ni permulaannya. Tu ibu tu watak Lily tu. Siapa yang dah baca novel ni kamu akan dapat gambaran lah. Dapat gambaran peristiwa ni dalam cerita novel ni. Ini persoalan yang kedua. Sikap kegigihan bekerja mencari rezeki. Kita tengok macam mana watak nenek Nenek Lily ni gigih bekerja di sawah. So kamu boleh dapat gambaran jugalah peristiwa yang digambarkan tentang kerajinan masyarakat yang bekerja sebagai pesawah petani. Contohnya melalui watak Lily lah, watak nenek Lily sebagai pesawah. Persoalan ketiga,
Sikap ringan tulang. Ringan tulang ni orang yang rajin menolong. Contoh Lily. Okay. Nah, ada lakonan pendek tu kita nampak Lily dengan gitar bantu nenek mengelak pinggan. Jadi nilai apa ni? Sikap apa? Rajin menolong. Soalan keempat, persoalan sikap bapa yang tidak bertanggungjawab. Okey, ambil peristiwa Seman. Seman tu suami kepada Cik Jak. Seorang yang kaki mabuk, kaki curi, kaki pukul. Sering mendera anaknya Rafiq dan Haziq. Tengok video tu. Ni kira Seman lah ni. Ni suami Cik Jak tengok dia pukul anak dia Rafiq dengan Haziq. Ini hanya lakonan Jangan tanya pula betul ke tu Rafiq dan Haziq cikgu. Ini hanya lakonan Okay, persoalan kelima, sikap remaja yang liar kerana menjadi masa keganasan rumah tangga. Contoh Rafiq dan Haziq lah. Dia culik Lily. Ada peristiwa di mana dia culik Lily tapi dia tak apa-apakan Lily lah, dia lepaskan balik. So tu Haziq dengan Rafiq yang berikat tu Lily lah. Okey, persoalan ke-6 ialah khasiat akar kayu dan daun-daun herba dalam perubatan tradisional. Ni Datuk Datuk rajin cari akar kayu dan daun-daun herba untuk buat ubat tradisional dia. Nampak tu Datuk dah balik daripada hutan. Raga penuh dengan akar kayu. Penuh dengan akar kayu tu sebakul. Ni Abah Rashid. Dia berlakon sikit lah nak bagi gambaran cerita novel ni. Tu antara daun-daun herba yang telah dipetik oleh Datuk. Dia tunjuk dekat kamu. Okey. Daun apa? Nenek turut menolong Datuk menyediakan ramuan ubatan menggunakan akar dan daun herba. Contoh macam daun selum, ada serai. Ada apa lagi? Ada pegaga, ada kunyit. Tu kunyit tu tu pegaga, daun 5 purut pun ada tu. Daun kunyit. Itu daun kesum. Daun cenohom. Daun kesum Okey. Ya, sikap segelintir penduduk. Ni kita boleh ambil peristiwa Seman lah. Seman yang suka mencuri kan. Dia curi kubah surau. Ni antara peristiwa-peristiwa yang ada dalam novel ni. Kamu kena tahu Bila kamu tahu persoalan, kamu tahu peristiwa-peristiwa ni senang. Ni kubah. Ni kita panggil kubah siapa yang curi kubah? Seman bukan Rafiq dan Haziq yang curi, sebaliknya Seman, suami Cik Jah yang curi kubah masjid tersebut. Okey. Seman telah ditangkap kerana disyaki mencuri kubah masjid. Okey. Okey, habislah. Okey, so tu serba sedikit. Okey, tentang novel Jendela Menghadap Jalan. Jadi soalan yang kamu kena jawab Okey, soalan dia. Okey, soalan dia boleh dengar suara cikgu Cikgu pakai earphone balik. Okey, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 perasaan anda selepas selesai membaca novel tersebut. Okey, nyatakan sebab-sebab anda berperasaan begitu. Soalan ni 6 rekah. Jadi cikgu nak kamu jawab pada ruangan yang cikgu sediakan ini dalam Google Form. Macam mana kamu nak jawab? Okey, tengok balik kaedah tulisan jawapan yang cikgu bagi tadi. Okey, so kamu nyatakan 2 perasaan kamu. Apa perasaan? Kita sebut perasaan ni, perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan marah, perasaan kecewa. Okey, itu antara perasaan-perasaan yang kita ada kan. Jadi bila kamu tengok mungkin video yang cikgu paparkan tadi, ataupun kamu ada pemahaman daripada pembacaan novel ini, okey, cikgu nak kamu kongsikan 2 perasaan kamu dan nyatakan sebab kamu berperasaan begitu. Okey? Okay, cikgu sharekan link Google Form ni sekejap murid. Kamu tengok pada ruangan chat masing-masing.
sekejap ya. Okey, semak bahagian chat kamu ya. Okey, cikgu kongsikan link Google Form tersebut. Okey, boleh klik masuk. Okey, jadi tugas yang kamu kena buat hari ini. Okey, buka-buka dulu Siapa yang ada masalah bagi tahu. Sepatutnya tak ada masalah lah. Okey, klik saja link tersebut, Google Form tersebut. Masukkan email kamu, nama penuh huruf besar semua. Kelas kamu, pilih kelas masing-masing. Okey, pilih kelas masing-masing. Okey, ada cikgu kongsikan nota dekat bahagian atas tu. Okey, ada 2 soalan yang kamu kena jawab. Okey, soalan yang pertama ialah soalan 81. 81 soalan 81 tu soalan yang ni. Cikgu laju sangat pula. Yang ni. Okey, ni soalan 81. Okey, baca petikan ini dengan baik. Kemudian keluarkan jawapan pada ruangan jawapan ini yang cikgu sediakan. Nyatakan mata pelajaran yang berkaitan dengan kejururawatan yang dipelajari oleh Felicia semasa latihan asas. Di soalan ni 4 markah. Jadi kamu kena berikan 4 isi. Jawapan ada dalam petikan di atas ini. Okey, jadi kamu bacalah. Okay, cikgu akan bagi masa kamu kena submit Google Form ini sebelum kelas pada hari Jumaat. Hari Jumaat cikgu akan kongsikan jawapan kamu semua, kita akan buat perbincangan. Okay, dan jawapan kamu ini akan ditaksir sebagai PBD lah, pentaksiran bilik darjah. Okay, jadi tolong hantar. Okay, tolong hantar cuba je, betul salah itu tugas cikgu untuk nilai. Okay, so ini soalan pertama. Soalan kedua, yang ni. Okay, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 perasaan anda selepas selesai membaca novel tersebut. Nyatakan sebab-sebab anda berperasaan begitu. Okay, ruang jawapannya ada di sini. Kat sini. Okay, 6 markah. Jadi tulis jawapan kamu. Novel yang saya kaji ialah novel Jendela Menghadap Jalan. Okay, titik. Kemudian nyatakan perasaan kamu. Saya berasa gembira selepas selesai membaca novel tersebut. Okey? Kerana okey, bagi sebab kamu. Kenapa kamu rasa gembira? Contohlah. Okey, habis perenggan pertama dan sambung lagi selain itu, saya berasa sedih apabila mengenangkan nasib Cik Jah yang sering dipukul oleh suaminya Seman yang panas barat. Okey, dan nasib anak Cik Jah Razik dan Hafiq yang menjadi mangsa keretakan rumah tangga. Boleh? So kamu cerita apa perasaan kamu, berikan peristiwa dan sebab kamu rasa sedih, marah, benci, kecewa atau sebagainya. Okey, berdasarkan novel tersebutlah. Jangan ni pula contoh huraian kamu tu mesti ambil berdasarkan novel. Okey, huraian mesti ambil berdasarkan novel. Okey, jawab pada ruangan ini. Dah selesai, tekan button submit. Okey, jawapan kamu akan diterima oleh cikgu lah. Dan kita akan buat perbincangan pada hari Jumaat ini. Okey, ada soalan tak nak tanya? Faham tak sikit novel ni? Ke kamu nak cikgu terang guna Word? Cikgu ada juga nota lain ni. Kalau kamu nak, cikgu boleh terangkan sikit lagi. Perlukan lebih penerangan ke tentang novel ini? Google Form ni semua dah ambil Okey, cikgu tutup dulu pasal cikgu tutup dulu paparan ni. Cikgu paparkan sekejap nota novel sekejap. Nanti cikgu akan share juga dalam WhatsApp kelas Sekejap murid Okey. Yang ni nota tambahan lah cikgu terangkan. Cikgu terangkan sikit, mungkin boleh tambah sikit pemahaman kamu lah Okay, kita tengok sikit Okay, novel Jendela Menghadap Jalan. Kita view sikit lah sama-sama Okey, apa watak dan perwatakan? Okey, watak dan perwatakan maksudnya pelakon-pelakon dia lah
Dalam novel Jendela Menghadap Jalan ini murid, ada beberapa watak. Okey, kita akan tengok watak utama dan watak sampingan. Watak utama maksudnya main karakter dia. Okey? Watak utama yang banyak memainkan peranan dalam novel ini. Watak sampingan ialah watak pembantu lah. Okey? Yang pertama kita tengok dulu watak Lily. Lily ni adalah watak utama dalam novel ni murid. Sekejap ya, cikgu cuba ambil pen kat sini. Okey, ni watak pertama Okey, Lily merupakan watak utama. Kalau kamu perhatikan, siapa ni Lily ni? Kita kena tahu siapa itu Lily. Lily merupakan pelajar sekolah menengah. Okey, pada asalnya Lily ni murid, dia tak gembira. Dia tak gembira untuk pulang ke kampung datuk dan nenek dia. Kalau kamu baca cerita novel ni, pada awal bab, ibu Lily minta Lily habiskan masa percutian dia di kampung datuk dan nenek dia. Okey, jadi pada asalnya Lily tak suka. Dia tak enjoy lah. Okey, tetapi dia berpura-pura untuk jaga hati ibu dia. Sebab apa? Sebab dia anak yang baik. Okey, dia anak yang baik. Dia tak nak kecilkan hati ibu dia. Dan Lily ini merupakan seorang yang rajin membaca. Kenapa kita kata dia seorang rajin membaca? Kalau kamu baca novel ini murid, ada dalam bab yang pertama, okey, ketika dia naik bas dalam perjalanan nak ke rumah datuk dan nenek dia, okey, ada peristiwa di mana Lily ini membaca buku panduan pemakanan sayur-sayuran dan buah-buahan di dalam bas. Jadi kita boleh tahulah bahawa Lily ini seorang yang rajin membaca. Okey, so ini perwatakan Lily lah. Kemudian Lily juga seorang yang taat. Dia patuh kepada ibu dan bapa dia. Kenapa? Sebab dia akur. Dia ikut. Akur maksudnya ikut. Dia ikut cakap ibu bapa dia. Walaupun sebenarnya dia keberatan untuk pulang ke kampung. Sebab dia ada plan. Dia ada perancangan nak bercuti dengan kawan-kawan dia di Kuala Lumpur. Nak sambut majlis persaraan pengetua dia. Tapi kerana dia taat, seorang anak yang taat kepada ibu dia, maka dia pun akur, dia ikutlah cakap mak dia. Okey, tak apa, habiskanlah masa di kampung. Kemudian kita juga dapat faham bahawa Lily ini juga seorang yang peramah. Peramah ni orang yang suka berkawan. Dia mudah mesra dengan orang. Okay, bukti dia kalau kamu tengok, dia boleh berkawan rapat dengan Gita dengan Dana. Ni ejaan yang betul Gita dan Dana. Yang tadi tu ejaan Dana salah. Ejaan Dana ialah D-A-N-E-N. Jadi Lily ini dia seorang yang peramah. Dia suka berkawan. Dia berkawan dengan kawan yang berbeza agama, berbeza budaya dengan dia. Nampak tak? Gita India, Dana ni Cina kan? Tapi dia berkawan, dia tak kisah. Okay, kemudian Lily juga seorang yang bersimpati. Dia mudah bersimpati kepada nasib orang lain. Contoh kita tengok macam mana Lily dia tetap membantu Rafiq dan Haziq. Padahal Rafiq dan Haziq lah orang yang telah menculik dia. Tapi dia tak berdendam. Dia baik, dia tak berdendam. Sebaliknya dia rasa simpati dengan nasib yang menimpa Haziq dan juga Rafiq ni. Bagus ya. So ini perwatakan yang baik yang kita nampak dalam diri Lily. Kemudian murid, Lily juga seorang yang prihatin. Kenapa kita kata Lily ni seorang yang prihatin? Nampak Lily dia cuba bantu. Dia cuba bantu keluarga Cik Jah. Macam mana cara? Dia minta bantuan Kak Hamimah. Siapa Kak Hamimah ni? Kak Hamimah ialah salah seorang pegawai kebajikan masyarakat. Jadi dia minta bantuan Kak Hamimah supaya bantu Cik Jah ni lah. Suami Cik Jah kan jahat kaki pukul, minum arak, pemabuk, pukul bini, pukul anak. Okay, jadi dia mintalah bantuan Kak Hamimah, pegawai kebajikan masyarakat ni untuk bantu menyelesaikan masalah rumah tangga Cik Jah. Okay, kemudian Lily juga seorang yang mudah mesra. Mudah mesra dia mudah senang lah dengan orang. Orang selesa berkawan dengan dia. Okey? Itu watak utama. Kamu kena tahu watak utama. Kemudian watak sampingan yang ada, yang pertama kita tengok watak datuk. Okey, datuk ni ialah datuk kepada Lily. Siapa nama? Haji Abdul Rahman. Okey? Datuk ni seorang yang pakar perubatan tradisional. Dia pakar tentang akar kayu walaupun berusia 70 tahun tapi masih sihat tapi masih sihat dan sangat berpengalaman lah. Seorang yang penyayang. Kenapa kita kata dia penyayang? Sebab dia amat menyayangi cucunya Lily dan juga ibu Lily lah.
Dan dia juga seorang pengamal perubatan, pengamal perubatan tradisional. Pengamal perubatan tradisional. Kemudian seorang yang berpengetahuan luas. Dia ada banyak knowledge, dia ada banyak ilmu. Kalau kita tengok kan, dia masuk hutan, dia tahu nak cari akar kayu yang mana, daun herba yang mana untuk buat ubat. Okay, so Datuk ni memang seorang yang berpengetahuan luas dalam perubatan tradisional. Dan seorang yang penyabar murid. Sebab kita tengok macam mana Datuk telah menerima kritikan, tuduhan yang mengaitkan dengan pemaju yang ingin beli tanah orang kampung. Jadi kita nampak kat sini Datuk ni seorang yang sabar, seorang yang penyabar lah. Kemudian seorang yang rajin beribadah, ada peristiwa, ada watak-watak, ada part plot yang menunjukkan Datuk solat berjemaah dengan nenek dan juga Lily. Jadi kita nampaklah Datuk ni seorang yang taat kepada perintah agama, rajin baca kitab dan menghormati tetamu. Okey, ini antara perwatakan Datuk lah. Kemudian Daniel, siapa itu Daniel murid? Mungkin Daniel ni anak kepada William, seorang yang pandai berhujah. Berhujah maksudnya berkata-kata. Dia pandai bercakap Okay, dia seorang yang baik hati. Okay, seorang yang agak akrab dengan Datuk. Seorang yang suka menulis. Bukti dia ada banyak menulis artikel-artikel. Contoh artikel tentang pisang kan dalam novel ni. So dia pandai menulis. Dia seorang yang rajin. Dia bantu nenek memasak dekat dapur. Kemudian seorang yang berani. Apa bukti? Dia bantu untuk selamatkan Lily ketika Lily diculik oleh Rafiq dan Haziq. So kita nampak yang dia ni seorang sahabat yang berani. Kemudian satu lagi watak sampingan, nenek. Nenek atau nama sebenarnya ialah Hajah Aisyah Tan Abdullah. Nenek ni nenek pada Lily lah. Dia pada asalnya kurang yakin dengan ubat tradisional yang dibuat oleh Datuk. Tapi kemudian dia menerima dengan baik lah. Kemudian dia menyokong Datuk. Isteri kepada Datuk, seorang yang mempercayai tentang pantang larang. Mungkin dia percaya pantang larang. Contoh terbalikkan semua cermin. Dia minta Lily terbalikkan cermin supaya tak kena mata kilat, tak kena panahan kilat lah. So kita nampak kat sini, nenek ni orang yang percaya pada pantang larang. Mungkin seorang yang taat pada perintah agama, dia semayang berjemaah, seorang yang penyabar juga dan juga pandai memasak. Okey, itu adalah perwatakan nenek. Perwatakan Lily, perwatakan Gita. Gita ni sahabat Lily. Seorang yang bijak. Okey, kenapa kita kata dia bijak? Kita tengok latar belakang pendidikan dia lah. Okey, latar belakang dia merupakan siswa tahun pertama jurusan Kejuruteraan Awam Universiti Melaya. So bijak lah ni kan. Okay, anak Lechmi, seorang yang agak aktif dengan aktiviti lasak. Bukti dia menyertai aktiviti mendaki gunung, meredah hutan, eksplorasi gua. Seorang yang agak peramah, dia mudah berkenalan dengan Lily. Seorang yang menepati janji, dia janji dengan Lily kan nak bawa Lily pergi tengok matahari terbit di jeti, dia tunaikan. So dia seorang yang menepati janji. Dan seorang yang rajin. Kita nampak macam mana Gita telah membantu nenek memasak di dapur. Ada dalam video tadi kan. So kita boleh tahulah yang Gita ini seorang yang rajin. Ini antara watak sampingan yang adalah dalam novel ini. Lily merupakan watak utama. Yang lain tu yang cikgu terangkan tu merupakan watak sampingan. Dan ini adalah plot cerita. Plot cerita ni nanti kamu boleh baca lah. Plot cerita ni sama dalam YouTube tadi. Cuma cikgu sampaikan dalam bentuk teks. Mungkin kamu boleh baca balik, kamu akan lebih faham jalan cerita novel ni lah. Okey? Okey, ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu share sekali lagi link pada ruangan chat. Semak link pada ruangan chat, link tugasan yang perlu kamu jawab. Okey? Soalan pemahaman novel, ada dua soalan saja, 8182. Soalan 81, baca petikan itu dengan baik, kemudian tulis jawapan pada ruangan yang telah disediakan. Okey, 4 markah, 4 isi. Keluarkan daripada petikan. Okay, soalan 82, 6 markah, dia minta 2 perasaan. Okey, perasaan kamu ketika membaca novel tu. Jadi, buatlah dalam 2 perenggan. Nyatakan dulu novel yang kamu kaji. Novel yang saya kaji ialah novel Jendela Menghadap Jalan. Kemudian masukkan dengan isi kamu. Okey, perasaan yang pertama berserta sebab. Kemudian masuk perenggan yang kedua, perasaan kedua berserta sebab. Okey, cikgu jawapan tak ada dalam buku ke? Memang tak ada. Ini adalah soalan pemikiran kritis.
Kamu boleh nyatakan perasaan kamu sendiri. Kamu dah baca tadi, kamu dah tengok video kan. Agak-agak kamu apa perasaan? Perasaan yang kamu boleh lahirkan lah. Bila kamu tengok, bila kamu baca novel ini, bila kamu tonton sinopsis novel ini, apa perasaan kamu? Okay, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam novel tersebut kan. Apa perasaan kamu? Kat mana kamu rasa gembira? Mungkin kamu rasa sedih, kamu rasa marah bila tengok situasi keluarga Cik Jah kan. Mungkin perbuatan Seman, perbuatan Rafiq Haziq kepada Lily. Mungkin kamu rasa marah. Mungkin kamu boleh nyatakan kat situ. Mungkin kamu rasa kecewa. Mungkin kecewa dengan sikap Cik Jah dan juga Seman, ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Mungkin menyebabkan anak mereka terabai. Boleh? Mungkin kamu rasa gembira. Gembira kat mana? Gembira melihat hubungan persahabatan yang baik antara Lily, Gita dan Dana. Walaupun mereka berbeza agama, budaya, bangsa, tapi mereka boleh berkawan dengan baik. Kamu rasa gembira. Betul tak? Mungkin kamu rasa sedih. Kamu rasa sedih ataupun marah bila melihat datuk yang kamu sayangi kan telah dituduh, telah dicerca, telah diherdik. Perubatan tradisional yang diamalkan tu dianggap kolot, tidak memberi kesan baik kepada masyarakat. So itu antara perasaan. Cikgu dah kongsikan itu antara jawapan yang boleh kamu tulis. Cuma cikgu nak kamu pindahkan dalam bentuk jawapan. So cikgu bagi tugasan ini kamu selesaikan, sila submit sebelum hari Jumaat. Hari Jumaat kita akan buat perbincangan. Kelas kita Jumaat pukul 8 pagi kan. Jadi hantar sebelum lah. Cikgu boleh semak dulu. So hari Jumaat tu kita terus bincang. Cikgu boleh paparkan jawapan kamu, cikgu boleh komen. Kenapa kamu dapat markah-markah tu lah. Macam mana kamu nak dapat 4 markah penuh untuk soalan 81. Macam mana kamu nak dapat 6 markah penuh untuk soalan 82. Jadi jawab dulu. Kemudian kita akan buat perbincangan pada hari Jumaat. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya sebelum kita berhenti hari ini? Jelas ke tak jelas murid? Sebelum kita berakhir boleh gunakan ruangan chat. Sila tulis pemahaman kamu hari inilah tentang novel yang kita bincangkan hari ini. 1 hingga 6. Tahap pemahaman kamu. Adakah kamu faham? Rasa okey tak? Rasa boleh jawab tak 2 soalan yang cikgu tinggalkan itu? Ataupun tak berapa faham lah cikgu? Kalau tak faham kamu kena tengok YouTube cikgu boleh kongsikan kod sekejap Nota tambahan kamu boleh tengok kat sini sekejap. Ini nota tambahan, mungkin kamu boleh baca yang mana yang tak faham lah. Yang macam kurang-kurang faham, kabur lagi cikgu ceritanya. Cikgu kongsikan pada ruangan chat tu, kamu boleh buka, dalam tu ada sinopsis, ada watak, ada bahagian persoalan, mungkin boleh bantu kamu untuk lebih faham lah. YouTube cikgu dah share dalam Google Form tu, so tak ada masalah. Bila kamu nak jawab nanti kalau rasa macam tak faham sangat, boleh buka YouTube tu, tengok dulu, baru berikan jawapan kamu. Vinay bagi 6. Vinay sangat faham tajuk novel kita hari ni, bagus. Zarif, Fatimah 5, Tana 5, Said pun 5. Bagus. Yang lain ni diam ni, ada ke tak ada ni? Cikgu pun tak pasti ni. Ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita boleh akhiri lebih awal lah, 12.42, supaya kamu boleh sambung dengan tugasan yang cikgu bagi. Ada soalan nak tanya? Luciana 5. Bagus Luciana. Nanti jawab 2 soalan yang cikgu bagi tu. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Tak cikgu. Semua faham kalau faham cikgu rasa kita boleh tangguhkan PDPR kita. Kita akan jumpa pada hari Jumaat. Jawab dulu nanti kita akan bincang pada hari Jumaat. Jaga diri semua. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.